Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ke yang madam paparkan ni? Nampak, madam. Okey. Assalamualaikum semua. So hari ni kita sampai kepada separation of power. Okey, madam harap kamu bolehlah jawab kat future sebab madam nak tengok sebelum dan selepas, okey, pemahaman kamu. Okey, kalau ikut dari segi bahasa, separation of power membawa maksud pemisahan kuasa. Okey, kalau kamu tengok ilustrasi kat sini, gambar yang madam tunjukkan sini, bayangkan ini adalah kerajaan di mana ianya terbahagi kepada 3. So hari ini kita akan belajar pasal benda ni lah, teori pemisahan kuasa. Kuasa siapa yang terpisah sebenarnya bukan pemisahan. Dia macam membahagi-bahagikan kuasa kerajaan kepada 3 badan. Dia memisahkan kuasa kerajaan kepada 3 badan ataupun dia distribute the power of government into the 3 branches. Okay. So kalau tengok kat sini, madam harap kamu macam tengok gambar ni dah ingat separation of power. Badan kerajaan dibahagikan kepada 3 untuk memudahkan urusan ataupun perjalanan kerajaan. Alright. Okay. Dalam chapter ini kita akan belajar 3 subtopik saja. Pertama, madam akan perkenalkan pada kamu semua tentang apa itu maksud separation of powers. Okay. Di bawah separation of powers ataupun orang kata satu amalan lain, kita panggil sebagai fusion of powers. Fusion of powers ni dia lebih kurang sama macam separation of powers, tetapi ada 2 badan, nanti saya akan terangkan, yang dia dijawati, okay, oleh 2 orang yang sama. Okay, nanti kita tengok apa perbezaan antara separation of powers dan fusion of powers. Okay. Yang kedua, kita akan belajar tentang apa bagusnya mengamalkan separation of powers. Okay, kenapa kita perlu bahagi-bahagikan kerajaan kepada 3 badan? Apa bagusnya? Apa reasonnya teori ini diperkenalkan? Alright? Dan kita akan tengok apakah perkara-perkara yang orang kata kelemahan apabila kita mengamalkan pemisahan kuasa ni atau pengasingan kuasa. Okay, lebih sedaplah pengasingan. Okay, so are you ready, class? Alright. Theory of separation of power. Teori pemisahan kuasa. Okay. Ianya bermaksud it is how government powers are being distributed. Ianya bermaksud bagaimana kuasa kerajaan diagih-agihkan, diasing-asingkan, dibahagi-bahagikan. The functions of government should be differentiated. Okay. Government kan macam madam ajar dalam chapter state. Okay. Adalah satu badan yang satu badan yang menjaga kita, menjaga negara, mentadbir negara. So, untuk melicinkan pergerakan, perjalanan kerajaan ataupun melicinkan kerajaan, kerja kerajaan, fungsi kerajaan patutlah dibeza-bezakan dan mereka sepatutnya dan tugas-tugas ini sepatutnya dipecahkan dan dibahagikan kepada badan-badan yang berlainan supaya setiap badan tu dia ada kerja dia dan dia akan buat benda yang di bawah tugasan dia saja. Contohnya, macam contoh yang paling mudah lah, adalah macam pembahagian assignment. Madam bagi kamu seketul assignment. That's why kadang-kadang ada yang kalau EPJJ susah sikit lah nak group. Tapi kalau yang ada bilangan pelajar yang ramai, memang suruh buat 4 orang satu grup. Kenapa bagi 4 orang? Sebab kita nak bahagi-bahagikan assignment satu benda yang banyak lah, 10 page. Jadi kita suruh bahagikan sedikit-sikit seorang. Macam tu juga dengan kerajaan. Bayangkan pentadbiran negara ni macam assignment. Dan setiap badan tu dia ada tugasan dia sendiri. So ianya akan memudahkan. Tak adalah kita serabut nak buat semua benda. Kita dah ada pihak-pihak yang akan buat. Maksudnya kita ambil tugasan kita masing-masing. Kita ambil peranan masing-masing. Logiknya, kenapa teori ni diperkenalkan? Kerana kalau seorang je,
kerajaan kan, kuasa kerajaan ni besar bila kita nak tadbir negara. So bila kita punyai kerajaan itu sendiri, kita akan menyalahgunakan kuasa. Katakan duit kerajaan satu orang je pegang, ataupun orang kata segala tindak tanduk ataupun perjalanan kerajaan seorang je pegang. Mesti dia manusia, biasalah dia ada nafsu untuk menyalahgunakan kuasa. So baik kita pecahkan kepada 3 supaya kalau seorang ni macam rasa nak buat salah, rasa nak korup ke apa, 2 lagi boleh tegur. Okay, so dia cakap kat sini dengan memecah-mecahkan kuasa ataupun membahagi-bahagikan kuasa, orang kata possibility ataupun kebarangkalian nak menyalahgunakan kuasa tu rendah. Okay, so apa dibahagikan kepada apa? Ini yang kita fahami sekarang, yang perlu kita fahami. Kuasa dibahagikan kepada 3, iaitu legislatif, badan pembuat undang-undang, ataupun di Malaysia kita panggil sebagai parlimen, sila tulis. Yang kedua, siapa yang nak laksanakan undang-undang yang parlimen dah luluskan tu? Itulah peranan eksekutif, ataupun kalau kat Malaysia kita kenali sebagai Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet. Okay. Lepas tu kalau ada buat salah-salah, siapa yang nak tengok undang-undang ni betul ke rakyat ikut dan patuh pada undang? Itulah dia kerja kehakiman ataupun judiciary. Kat Malaysia kita ada banyak mahkamah. Okay, Mas cuba beritahu kat Madam, apakah jenis mahkamah yang kamu tahu? Mas? Apakah apakah jenis mahkamah yang kamu tahu kat Malaysia ni? Beri satu pada Madam. Mahkamah rendah syariah. Mahkamah syariah lah. Dia hanya untuk orang Muslim. Okay, very good, Mas. Very good ya. Okay, eksekutif iaitu badan yang membuat undang-undang, yang melaksanakan undang-undang macam mana cakap tadi, Perdana Menteri dan juga kabinetnya. Okay, Huda, cuba bagi kat Medan satu contoh menteri ataupun kementerian yang kamu tahu. Menteri apa? Okay, Menteri Kesihatan ke? Cuba beritahu kat Madam. Menteri Pendidikan. Yes, very good. Menteri Pendidikan. Okay, lepas tu, okay, legislatif, parlimen. Parlimen kita ada Dewan Rakyat dan Dewan apa satu lagi? Siapa tahu? Puteri, cuba jawab. Zul jawab Dewan Negara. Okay, so masing-masing ada peranan dan fungsi masing-masing, tetapi tugasnya ataupun objektifnya ataupun matlamatnya hanya satu, untuk menggerakkan kerajaan. Selain daripada kamu boleh bayangkan kerajaan ni macam satu assignment, mentadbir negara ni sebagai satu assignment dapat dibagi-bagikan tugas, seorang buat introduction, seorang buat conclusion kan. Ianya juga boleh kamu bayangkan macam organ dalam badan kita, ada jantung, ada paru-paru, ada kulit, ada sistem perkumuhan. Jadi setiap organ dalam badan kita ni dia ada fungsi yang lain, iaitu yang ni untuk perkumuhan, yang ni untuk pernafasan, yang ni untuk pembiakan. Tetapi tugas dia adalah satu, iaitu nak menggerakkan, nak menyebabkan kita ini hidup. Okey, faham tak kalau Madam bagi analogi ataupun contoh yang macam tu ya? Anggaplah kerajaan ni seperti satu badan, dan setiap badan ada organ-organ, dan organ-organ ini bertanggungjawab menjalankan fungsi masing-masing untuk siapa? Untuk kita, untuk menghidupkan manusia tu. Alright, so it is legislative branch, executive branch dan judicial branch. Legislative buat apa? Buat undang-undang. Executive buat apa? Laksanakan undang-undang. Judiciary buat apa? Dia akan memantau, melihat adakah undang-undang yang dibuat tu diikuti ataupun tidak. Itulah 3 badan. Alright. Fusion of power pula. Madam ada cakap tadi kan, fusion of power dia lebih kurang sama, tapi ada sedikit perbezaan. Okay. So ini bermaksud, okay, dia masih lagi ada 3 badan, iaitu L, E dan J. Kamu kena ingat L, E, J je. Legislative, Executive dan Judiciary. Tetapi orang yang duduk dalam badan pembuat undang-undang adalah orang yang juga duduk dalam kementerian ataupun eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Ini terjadi kat negara kita. Cuba kamu tengok ya. Contoh Perdana Menteri kita, dia duduk dalam eksekutif, tetapi dalam masa yang sama dia juga adalah wakil rakyat ataupun ahli Dewan Rakyat untuk
yang mewakili Parlimen Paguh. Betul tak? Okey, siapa boleh beri contoh lagi satu wakil rakyat yang kamu kenal dan dia juga adalah menteri? Boleh beri contoh tak Zu? Datuk Asri Anwar Musa, betul tak madam? Anwar Musa betul. Okey, dia menteri apa kalau dalam eksekutif? Alah, lupalah. Dia menteri tak? Kalau dia bukan menteri tak boleh lah. Kita kena tengok. Okey, biasa. Menteri. Okey, Anwar Musa. Kadang madam pun tak ingat juga sebab apa. Nampak? Of course lah dia adalah menteri. Betul lah. Dia menteri wilayah persekutuan tetapi dalam masa yang sama dia juga adalah Parlimen Ketere. Kan? Begitu juga dengan Khairi Jamaluddin. Semua macam tu sebab yang jadi menteri tu biasanya dia adalah orang yang menang pilihan raya kat parlimen. Alright? Okay. So, contoh itu yang orang kata dia bagi contoh tu. Okay, sebab tengok macam ni. Ketua parti yang menang pilihan raya ataupun yang paling majoriti dalam parlimen, dia akan dilantik menjadi Perdana Menteri. Sebab itulah Tun Mahathir hari tu dia dah tak jadi Perdana Menteri sebab orang dah tak nak sokong dia, and then dia pun letak jawatan sebab dia tahu nanti dia memang dah tak boleh jadi Perdana Menteri sebab Bersatu kan keluar daripada Pakatan Harapan tu, betul tak? PH tu, betul? Alright, so dia nak ketua dalam tu adalah Perdana Menteri bisa ketua parti politik majoriti. Okey, sekarang ni kita ada dengar urut-urut macam Tan Sri Muhyiddin Yassin, orang tak nak sokong lah apa. So ini akan memberi kesan sebab Perdana Menteri adalah mestilah seseorang yang disokong dalam parlimen untuk menjadi Perdana Menteri. Okey, faham tak maksudnya tu, kelas? Contohnya Najib. Macam Najib, dia Presiden UMNO. UMNO paling banyak kursi nak bandingkan dengan yang lain-lain. So bolehlah jadi Perdana Menteri. Tapi tiba-tiba UMNO dah tak banyak kursi. Lepas tu Pakatan Harapan lagi banyak kursi. Sebab itulah Najib dah tak boleh jadi Perdana Menteri. Walaupun dia menang kat Parlimen Pekan. Okey, faham tak kelas? Dia tengok pula berapa dia tu ketua kepada parti yang menang ke kalah. Okey, ataupun contohnya macam PAS, dia kalah je, bukanlah dia menang kat Terengganu tapi kat lain dia tak menang, tapi dia geng pula dengan UMNO semua. Jadi dia orang campur kursi, jadi menjadikan dia orang adalah parti yang majoriti. Okey, so yang fusion of power ni pula maksudnya orang yang duduk dalam parlimen adalah orang yang juga duduk dalam kementerian. Okey, faham tak yang ni fusion of power? Lepas tu madam duduk dalam kehakiman juga. No. Kehakiman dia remain bebas, dia tak boleh. Hakim mana boleh. Dia lah ahli politik, dia lah hakim. Mestilah dia akan kena faham dalam separation of powers, judicial ni, okey, dia mestilah bebas dan berdiri sendiri. Hakim kan, sebab dia kan nak tengok orang ni salah ke tak. Kalau kawan-kawan dia tak boleh lah, sebab tu hakim ni dia sangat eksklusif. Dia tidak boleh suka-suka hati dia nak buat apa-apa, macam nak berkawan sangat, nampak. Okay. Dan sebab itulah gaji hakim tinggi sebab kita tak nak dia terlibat dengan rasuah. Even dia ni pun orang kata eksklusif lah. Alright. Okey, sebab kita nak jaga sistem kehakiman kita. Sebab kalau sistem kehakiman kita macam negara India kan, bukanlah negara India, Allahuakbar. Macam Tamil, okey, macam cerita Tamil tu. Hakim jahat, polis jahat, menteri jahat. Dan macam mana rakyat mestilah terabai. Okey, kita pergi kepada reason or advantages of separation of powers. Madam harap kamu faham ya separation of powers dengan fusion of powers ni. Okey. Kalau madam bolehlah nak terangkan dari segi orang kata gambar okay, apa itu separation of power dan apa itu fusion of power, madam akan buat gambar dia macam ni. Okay, nampak tak madam tengah buat ni? Nampak ke tak? Nampak ke kelas? Nampak. Okay. Copy. Okay.
L. Ya Allah. Saya faham. E. J. Sikit lah. Okay. EJ. Okay, ingat mana cakap tadi ya, LEJ adalah legislative dan executive. Kalau separation of power yang bunyi apa tu? Kalau separation of power yang original, okay, dia macam ni. Orang dia tiga-tiga lain, okay. Tak boleh duduk, dia tak boleh macam ada dua jawatan dalam dua badan yang sama. Ini dia separation of power. Tapi kalau fusion of power, orang yang sama boleh duduk. Yes, orang yang sama boleh duduk. Jadi gambaran dia dia ada dua kerja lah. Macam negara kita kan. Oh, jadi menteri lama tak balik parlimen. Bila dah tak ada jawatan barulah boleh balik ke kampung. Macam Syed Saddiq, dulu dia menteri, betul tak? So bila dia menteri dia ada masa tak nak duduk kat Muar sangat? Tak boleh sebab dia menteri dia ke priority dia lebih kepada serve Malaysia. Okay? Okay, kejap. Maknanya madam negara lain dia tak ada fusion of power. Dia tengoklah negara kita amankan. Dia tak salah tapi dia ada kelemahan dia. Faham tak? Macam kalau fusion of power, kalau menteri orang yang turun padan dan dia juga buat undang-undang. Dia percaya dia akan buat undang-undang yang lebih logik sebab dia tahu apa yang berlaku. Okey, ini adalah gambaran yang cuba madam gambarkan. Kalau separation of power dia totally different person. So dia tidak macam faham tak, bulatan-bulatan tu tidak bertepek lah orang kata. Kalau fusion of power, okay, kamu tengok kat sini. Okay, dia bertepek. Sekejap dia peranan dia sebagai duduk parlimen, sekejap dia duduk dekat Putrajaya macam. Okay, bagus sebab dia bila dia buat undang-undang, dia akan memahami undang-undang apa nak buat sebab dia sendiri faham masalah tu. Tetapi sometimes problemnya adalah bila sekejap jadi Perdana Menteri. Takkanlah Tan Sri Muhyiddin Yassin nak duduk di Paguh. Bukanlah takkan. Dia macam mana penting nak jaga satu Malaysia dengan nak jaga Paguh. So dia akan tend untuk orang kata terlupa yang dia tu ahli parlimen. Memang dia di parlimen tapi nak balik kampung sangat, nak tanya masalah tak ada. Okay, so faham tak gambar rajah yang madam buat ni? Untuk menggambarkan separation of power dengan fusion of power. Tapi kalau kamu tengok kan, judiciary dalam kedua-dua model ni, judiciary tetap duduk sendiri. Okay, nampak? Tak boleh, judiciary tidak boleh bersama-sama dengan badan yang lain. Kalau L dengan E tak apa, boleh. Tak salah tapi ada kebaikan dan keburukannya. Alright, sama juga separation of power ada kebaikan dan keburukannya dan inilah yang kita nak belajar sekarang. Okey, apa bagusnya apabila kuasa dipisah-pisahkan? Pertama sekali ianya menghalang penyalahgunaan kuasa. Okey, nafsu nak menyalahgunakan kuasa ni memang akan wujud apabila seseorang tu ada kuasa. Tak apa, mu bos, buat je lah, siapa nak marah mu? Betul juga kalau dia seorang, betul tak? Cuba kalau dia duduk bertiga, rasa nak buat mana boleh. Kalau dua pun dah setuju, seorang lagi tegur, dua tu akan macam bukan insaf. Dia macam berjaga-jaga sebab dia tahu bukan dia seorang yang boleh buat keputusan. Alright, faham tak? So bila kuasa tu diagih-agihkan, so kurang sikit peluang dan ruang untuk menyalahgunakannya. Sebab branch lain atau badan-badan lain akan sama-sama, mereka akan sama memantau antara satu sama lain. Macam buat assignment jugalah. Cuba kalau kita buat seorang-seorang, ikut aku nak buat wheeler kan. Cuba kalau buat dua orang, seorang ni tak boleh mungkin buat cepat ni. Teamwork sambil menegur, ada baik dengan buruknya lah, Okay, yang kedua, separation of powers ni dia bagus sebab kita akan mengagih ataupun memberikan kuasa kepada tangan orang yang ramai instead of single person. Macam kita tahu kan, demokrasi bagus sebab
pemerintah adalah ramai, bukan seorang je. Okay? Tetapi untuk separation of power ni apa sama macam demokrasi lah. Okay? So ianya lebih bagus untuk kita mengagih-agihkan kuasa kepada ramai orang daripada seorang saja. Kalau seorang tu katakan ia jahat, contohnya macam North Korea, ia jahat, suka hati dia nak buat apa. Ini akan membawa kepada tyranny, kekejaman, okay? Penindasan terhadap rakyat. Kalau kita dapat raja yang baik, raja yang bagus, tak apalah. Macam mana kalau raja yang seorang tu itulah yang jahat, buat suka-suka hati rakyat teraniaya. Orang nak tegur pun tak berani sebab dia satu je. Okay? So many people, ramai-ramai orang yang duduk dalam kerajaan macam badan-badan tadi, ini akan memastikan ada wakil untuk setiap jenis rakyat. Ni orang kampung, ini orang di sini. So dia akan jadi bagus sebab kalau seorang je takkan dia nak memahami semua. Okay? Tapi kalau ramai-ramai yang duduk dalam kerajaan, dia akan menjadi wakil kepada rakyat. So itulah model kerajaan yang bagus apabila kerajaan berupaya untuk memahami masalah rakyat. Okay. So bila buat separation of powers ni, ianya diharap segala rintihan dan keperluan rakyat tidaklah terlepas pandang. Kerajaan tak terlepas pandang. Itu kebaikan yang kedua. Kebaikan yang ketiga adalah wujudnya mekanisme semak dan seimbang ke atas kuasa. Kita tahu tadi kan kita ada 3 badan iaitu legislatif, eksekutif dan judiciary. Mereka ni memanglah badan yang berlainan tetapi mereka seperti Medan cakap tadi, mereka ni sebenarnya saling berkait. Kalau satu buat salah, satu akan mendapat kesannya. Katakan macam menteri tak bagus, hakim akan mendapat kesan. Parlimen tak bagus, menteri akan dapat kesan. Parlimen buat undang-undang yang pelik-pelik. So yang nak melaksanakan undang-undang pun akan jadi pening lah. Macam kita kan buat assignment, orang ni buat introduction tak apa-apa, kita buat bagus dah. Jadi ianya akan korup ataupun merosakkan satu sistem. So sebab itulah bila kita buat assignment berkawan-kawan orang ataupun dalam kerajaan kita buat sama-sama, mereka akan saling menegur, salah mu buat gini, mana boleh buat gini, kita kena check gini. So ianya akan check antara satu sama lain, check dan baiki semula. Okay. So contohnya macam parlimen dia telah meluluskan GST, lepas tu menteri kewangan pun dia akan collect dan judiciary pun akan tengok. So maknanya diorang saling bekerja dan saling tegur menegur antara satu sama lain. So bila kerajaan bagus, siapa yang akan mendapat benefit bila kerajaan bagus? Kita lah sebagai rakyat, betul kan? Okey, kebaikan ataupun apa yang bagusnya dengan separation of powers adalah dia akan mengelakkan pendominasian kuasa. Okey, macam Medan cakap tadi, pendominasian kuasa ni bermaksud conquer lah, kuasa. So bila ada 2-3 orang, 2-3 badan dalam tu, ini akan mengelakkan pendominasian kuasa. Dia tak boleh nak conquer kuasa. Okay. So domination of power is not the characteristic of democratic. Okay, negara sekarang kan demokrasi adalah orang kata model yang bagus lah untuk memerintah negara. So kalau ada dominasi, dia dah tak macam demokrasi. Okay, sebab bila kita mendominasi kuasa, kita akan mengekang pendapat rakyat dan ini akan membawa rakyat tak puas hati dengan kerajaan. Okay. Dan sebab itu orang kata kuasa untuk memerintah tu seharusnya dikongsi dan bukanlah dikongker seorang-seorang. Alright. Dan yang kelima, a device for government, a device to make government safe for the government. Buang government sini. Okay, maksudnya the government ni rakyat lah. So bila kerajaan dia saling check antara satu sama lain, dia akan bila yang ni buat salah, yang tu tegur dan dia akan baiki. Ini sebenarnya menyebabkan negara akan lebih selamat untuk rakyatnya. Okay, ini adalah kerana perkhidmatan kepada rakyat dipenuhi oleh 3 badan kerajaan. Alright, itu kebaikan. Memang baguslah orang kata, tetapi jangan lupa dia ada juga keburukan dia. Yang pertama, expensive, mahal. Sebab nak lantik, kamu tahu tak?
berapa orang wakil rakyat kita dalam parlimen saja? Cuba kira berapa orang? Berapa orang wakil rakyat, Dewan Rakyat? 200? 222. Belum lagi Dun yang kat negeri pula 570, 567 macam itulah daripada 13 buah negeri kita ni. Lepas tu bersidang parlimen 1000, Meda tahulah YP, mak saudara madam, gaji YP kamu tahu tak gaji YP berapa? 27,000 seorang ahli parlimen. Kalau dekat Dun macam 10 belah-belah ribu. Abu Darab lah berapa. Dewan negara lain pula gajinya. Okay, so diorang punya ni. So orang kata memanglah bagus sistem ni, tetapi ianya terlalu mahal. Okey, kalau negara macam sebab itulah ramai yang macam bising bila parlimen tak bersidang, gaji jalan. Macam seolahnya tak kerja kan. Tapi banyak lagi fungsi wakil rakyat selain daripada bersidang parlimen tu. Okey. Tapi orang nampak itulah main function dia, bersuara untuk rakyat. Betul tak? Sebab apa-apa benda-benda nak buat kat dalam negara, dia perlukan approval daripada parlimen. So barulah parlimen luluskan, baru boleh buat. So okey, gaji bayar mahal. Okay, so itu baru satu branch. Eksekutif pula, gaji menteri pula 50,000 kalau kamu nak tahu. Bayangkan, dia wakil rakyat dan dia juga adalah menteri. So tambahlah 70,000. Sebab tu tak pelik Syed Saddiq dalam rumah dia ada 200,000. Dia bujang. Betul tak? Tak kahwin lagi. So dia mungkinlah tak isap rokok, apa semua kan. Jadi bayangkan gaji dia 2, 3, 4 bulan. Memang lebih dah 200,000 tak dia masuk bank, letak rumah. Orang pun rush rumah dia, orang kata duit rasuah. No, duit dia sebab memang gaji parlimen, ahli parlimen dengan gaji menteri memang banyak. Okay, so orang kata mahal. Itu belum lagi hakim, macam dia cakap tadi, hakim kena beri gaji yang banyak. Kalau hakim tak silap dia 30,000 kalau hakim yang tinggi-tinggi tu. Dan hakim bukan seorang, okey. Dan dia ada juga allowance keraian, allowance macam-macam lah macam kita jugalah. Allowance, ada juga allowance itu, allowance ini, okey. Penjawat awam pun allowance tu, allowance. Bawah kementerian ada penjawat awam pula. Kamu tahu tak? Duit rakyat ni, government spend most of their expenditure on emoluments. Kerajaan ni dia spend kebanyakan daripada bajet negara adalah untuk penjawat awam, bonus dan gaji kita semua. Sebab itulah kalau kita tak kerja betul-betul, kan? Okay, so very expensive tau, okay? Alright. Yang kedua, itu hal mahal lah. Dia mengambil masa yang lama. Ya, nak buat sesuatu benda dalam negara yang mengamalkan betul-betul separation of power, ianya mengambil masa yang lama. Okay. Government yang praktis ni, dia akan ambil masa yang lama untuk apa? Untuk membuat keputusan, untuk buat undang-undang. Sebab nak tanya, prosedur dia panjang. Okay, nak buat sesuatu polisi ataupun program. Sebab itulah ada isu baru ni. Kita beli 500 van. Sebenarnya lama dah order ni, tapi dia percaya sebab nak order benda-benda pun, nak guna duit-duit ni, dia tidak boleh suka-suka hati nak order semalam hari ni sampai 500 ambulans. Tapi rakyat tak percayalah. Rakyat kata buat apalah membazir. Tapi dia buat order dah lama, bertahun dah kan. Dah order, orang nak COD hari ni, rakyat pun marah sebab tengah COD zaman-zaman COVID. Dia order sebelum COVID lagi sebenarnya. So sebab keputusan nak dia buat tu ambil masa, makan lama tahun. Macam mana kalau keputusan tu diperlukan untuk secepat mungkin. Sebab tu kalau kamu tengok SOP yang berlainan ke apa, dia nak tengok daripada banyak aspek sebenarnya. Tu yang macam kadang-kadang nak buat keputusan secara serta-merta tu, ini umumkan lockdown tapi tak umum lagi duit nak bagi berapa, apa SOP. Sebab it takes time untuk membuat keputusan. Nak tanya setiap kementerian tu, nak tanya semua benda tu sampai kadang-kadang pening jugalah nak buat keputusan secara serta-merta. Okay. Betul, itu yang kedua. Dan yang ketiga, lack of cooperation. Kalau betul-betul kan macam yang dia tunjuk tadi kan, ni orang lain, ni orang lain, ni orang lain. So sometimes ketiga-tiga badan ni dia saling tidak bekerjasama walaupun di dalam kerajaan sebab dia geng tim lain-lain. Okay. Ini berlaku kalau kat US lah, sebab US ni dia adalah 3 badan yang berbeza, betul-betul original, tak ada. Dia yang membuat undang-undang tu tidak duduk
dalam yang melaksanakan undang-undang. So mereka kadang-kadang saling nak jatuhkan antara satu sama lain sebab dia bukan geng. Kalau macam kita at least stabil lah juga sebab yang duduk dalam kementerian tu adalah juga duduk dalam parlimen, so dia tak nak jatuhkan sesama dia. Tetapi kalau dalam yang betul-betul original macam betul-betul 3 bulatan tu, dia orang bukan geng, dan kalau presiden tu ada buat salah sikit ke apa ke, dia cepat-cepat nak jatuhkan. Ini berlaku dekat US masa Bill Clinton tu, dia berskandal dengan dia punya menteri lah, orang kata kan. Presiden berskandal dengan, tapi tak panggil menteri kat sana, dia panggil sekretari. So cepat-cepat lah, okay. Macam Kongres ni nak jatuhkan, cakap tak ni lah. Okay, so jadi macam itu macam masalah skandal dia kan. Maknanya orang kata pentadbiran tu hal lain lah pula. Tapi macam orang rasa macam tak berni lah, tak tu lah. Okay. So mereka kurang kerjasama. Jadi bila badan kerajaan ni kurang kerjasama, apa terjadi? Macam tak bagus lah, negara tak stabil. Even dalam negara kita ni pun duk tukar-tukar Perdana Menteri, lepas tu dah naik tasi media, saya tak puas hati lagi nak ada undi tu undi ni kan. Jadi ini akan menyebabkan orang kata kurang kerjasama yang sebenarnya tak bagus, tak stabil untuk negara. Itulah yang tu relate pula dengan poin keempat, iaitu tidak stabil. Tak stabil kat sini bermaksud kerajaan tak stabil lah. Asyik bertukar-tukar, asyik berubah-ubah, rakyat pun baru nak ni berubah pula. So ini tak bagus sebab bila kerajaan buat satu perkara, benda tu macam tak buat hari ni tak nampak esok. Contohnya macam SOP ni lah, macam lockdown ni kan. Allah, kes 5,000 lagi. Siapa rasa kes macam saya tak turun pun? Siapa rasa macam tu? Sebab lepas kita dah lockdown dekat sebulan ni. Dinosaur pula. Tengah kelas ni. Siapa rasa macam tu? Siapa rasa lockdown dah dekat sebulan ni, impact dia tak banyak mana? Siapa rasa macam tu? Ikhlas lah. Tak, memang saya rasa tak banyak mana impact. Keluar lah. Sekejap ya. Usah, dia ambil adik ya. Sekejap geram. Tak boleh lah, nak dengar-dengar. Dia mama nak kelas ni. Ambil ni. Semua ni. Duduk luar. Tu pintu Agus. Ya Allah. Siapa macam mana tadi Zul? Siapa tadi cakap? Ada impact juga. Macam banyak dah. Kita duduk terkurung. Tapi itulah benda, orang kata salah satu benda tu tak nampak terus. Dia orang dah buat dah. Itulah media pun bisa menunggu juga bila lah nak sampai 4,000. Itu suka dah 4,000, betul tak? Tiba-tiba 5,080. Allah, dah bayangkan media ni. Macam yalah tinggal juga nak balik kampung, media kawan luar kan. Tapi tak boleh. Sebab tak tahulah bila kes akan berakhir. So rakyat mulalah tak puas hati, tak berbenda. Akhirnya lepas tu media fikir kan, tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri, tukar semua-semua. Adakah akan menurunkan kes COVID? Taklah, mestilah tak kan. Maknanya apa yang kita kena buat untuk menyelesaikan masalah ini. Alright, habislah chapter ni. Sekejap, chapter 6. Okay, media boleh je nak sambung tapi suruh korang rehat dulu lah. Okay, faham ke tak faham chapter 6 ni? Faham ke tak faham? Faham setakat ni. Alright. Okay. So macam mana dengan prestasi midterm test? Medan terus tanda sebab tak faham pula duk baca surah ni. Sebab tak sabar-sabar. So ada yang, okay macam ni, Medan dah cakap kan, kalau Medan rasa ayat sendiri, okay Medan akan bagi markah. Okay, kalau Medan rasa macam tak ada kembangan, maknanya Medan rasa betul, bukan salah, tak ada yang salah pun kan. Cumanya kalau yang orang kata kalau Medan rasa macam dia tak berupaya nak buat ayat sendiri, bukan tiru ambil dah modul je kan, macam tak kembangkan. Medan bagi markah tak tinggi sangat lah. Okay, macam tu. So Medan harap masa midterm final test nanti kamu buat macam tambahkan ayat sendiri. Baru Medan nampak sikit effort tu. Okay, boleh ke? Okay. Ya udah. Okay, kita rehat sekejap 5 minit. Lepas tu kita sambung chapter 7, boleh? Boleh Boleh. madam, boleh. Okay, kita rehat sekejap 5 minit. Alright semua.
Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam madam. Puas dah main handphone? Waalaikumsalam. Puas dah main handphone? Okey. Okey, kita nak akan tanya. Ya boleh. Summary kena hantar bila? Alah, madam tak strict sangat dengan korang sebabnya korang kan tak ramai. Dah siap hantar lah. Nak hantar kat mana Di future Kat mana ke? madam? Sekejap In future ke? Okay. Okay, sekejap madam buat assessment. Sekejap nak create ni. Assignment lah, dia assignment kira Chapter summary. Okay, nak buat sini. Chapter summary. Besar. File. EAMP 1A. Submit. Nak hantar bila? Mas punya hari tu okey dah madam. Takut kena ubah ke apa. Okey dah. Okay. Madam feedback dah itu kan? Madam kata okey kan? Madam dah tolong baiki sikit. Madam send kat Mas. Okay. Okey korang nak start hantar bila ni? Madam nak set masa ni. Buat hari ni Nak set masa dia ni. Okey, sampai bila cepat? Ada yang ni kan madam tu buat masa kan, tak boleh nak ni dah. Bila kelas live kita? 7 Julai ke? Sofia? Ini Sofia? 9 Julai madam. Ni. Kan? Boleh tak madam buat masa sampai sini Boleh. 10 malam. Semester. Again, send announcement. Group tak ya? Show after making rubric score. Oh patutlah korang tak nampak. Maybe madam tak ni. Add question. Oh patutlah madam tahu dah kenapa korang tak nampak itu. Madam punya feedback tu. Madam selok buat feedback, okay? Untuk kamu punya ni. Tak ada. Assessment ni kan, ni edit aku tak boleh dah sayang madam itu beria dah. Backup test madam buat cakap yang ni macam ni, yang tu macam tu. Madam buat lah feedback, madam tulis. Lepas tu korang cakap tak nampak. Geram betul lah. Sini kot. Show screen. Ada lah. Semua. Tak boleh lah kot. Berialah madam punya menaik. Ada tak show, send announcement, display total mark for student. Send announcement. Feedback tak ada Save ya. Tahulah. Nyampah meja kadang dia pun tak kerti mana kot. Alright, semua kita pergi kepada chapter 7 ya. Ready ya? Sikit juga chapter 7 ni. Okay? Boleh? Okay madam. Chapter 8 sebenarnya madam ada rakaman. Kalau korang tengok baru je habis malam dengan budak-budak tu. Kalau korang nak ambil rakaman pun boleh. Tapi kalau tak suruh madam ajar depan-depan pun boleh. Mana nak? Untuk chapter 8. Sebab takut yang presentation tu mestilah korang serabut juga kan, nak present lagi, nak dengar lagi kan. So madam pun nak komen lagi. Mana? Yang mana-mana lah ya? Boleh? Alright, okay, so kita akan sambung kepada chapter 7 iaitu demokrasi. Okay, saya rasa mesti kamu semua faham apa itu demokrasi sebab negara kita pun amalkan demokrasi. Tengok pada gambar ni, tengok demokrasi, tangan ramai-ramai ada kertas, masukkan dalam ballot box ataupun kotak peti undi lah orang panggil ya. Okay.
Okey, dalam chapter ni kita akan belajar apa itu demokrasi, jenis-jenis demokrasi, ciri-ciri demokrasi, kebaikan demokrasi dan keburukan demokrasi. Sekejap je, jangan risau ya. Okey, apa tu demokrasi? Okey. Demokrasi adalah sistem pentadbiran di mana pemerintahan adalah dari rakyat. Kenapa pula dari rakyat ni? Okey. So untuk satu masyarakat tu kita nak panggil dia ni masyarakat demokrasi. Sebilangan besar rakyat dia mestilah menikmati hak untuk mengeluarkan pendapat ke atas satu-satu keputusan yang memberi kesan pada hidup dia. Okey, so maksudnya siapa lepas ni Perdana Menteri Malaysia? Okey, rakyat ada peranan. Siapa lepas ni parti mana yang menjadi pemerintah Malaysia? Kita buang undi. So maksudnya rakyat ada peluang untuk masuk campur. Bukannya tiba-tiba tukar dah. Sebab tu orang marah masa Perdana Menteri baru ni bertukar sebab rakyat macam tak tahu pun wakil rakyat sama dia je. Tu yang orang ada yang cakap orang marah lah. Okay. So ianya berdasarkan kepada keizinan rakyat. Macam rakyat izinkan baru kerajaan buat. Itu demokrasi. Kita pilih mereka supaya mereka boleh buat keputusan yang kita nak. Okay, so maksud demokrasi adalah government of the people, by the people and for the people. Government rakyat, kerajaan yang berasaskan rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Kita pilih dia jadi wakil rakyat, bukan suruh dia pusing-pusing atas kursi duk goyang kaki. Sebab untuk berkhidmat pula pada kita. So ianya juga bermaksud demokrasi ni kerajaan majoriti. Sebab apa? Sebab bila undi kita akan tengok siapa yang paling banyak. Of course ada yang tak setuju tapi kita akan ambil yang mana paling banyak. Kalau yang paling banyak yang tu lah kita akan buat keputusan lah. Okey, contohnya Madam tanya, korang nak buat tak kelas satu lagi kelas tambahan ni bersama Madam? Sebab Madam rasa tak cukup lah, lagi pun nak cover lah jam-jam yang lain. Okey, ada 6 orang. Madam nak tanya, okey Zu, boleh ke buat kelas tambahan? Sejam ke? Boleh ke? Zu? Zu gimana pula? Ketutup handphone dah. Okey, Zu, boleh tak? Tak, Madam. Zu ada teks dekat Madam dalam YouTube ni juga. Dia kata apa? Dia kata boleh. Okey, Zu kata boleh. Okey, udah kata apa kalau Madam nak buat kelas sejam tambahan? Boleh. Ya ke? Boleh. Okey, Mas kata apa? Boleh Madam, beres. Beres. Okey, Puteri? Puteri okey tak kalau Madam kata nak buat kelas sejam? Boleh. Boleh. Okey, ni Dia? Dia pun boleh. Okey, Sofia? Sofia okey, boleh. Dia kata kat Sofia tak say. Okay. So 5 orang kata nak, seorang kata tak say. So dalam demokrasi, walaupun ada seorang ataupun 2 orang cakap tak say, 4 orang kata okey, kita akan ikut yang 4 orang. Itu demokrasi. Mesti ada yang tak puas hati. Takkanlah 100% orang puas hati orang. Mesti terpaksa. Ya, aku tak suka lah Madam buat kelas kan. Tiba-tiba tapi terpaksa lah Madam tanya kan. Tapi orang kata kalau dalam demokrasi daripada 6 orang, 4 orang setuju, 2 orang tak setuju, kita akan ikut yang 4 orang. Kita akan tengok yang majoriti. Dan yang minoriti kena konsen lah, beri konsen ataupun memberi keizinan. Okey, dalam demokrasi kita ada 2 model. Okey, dulu-dulu dengan yang sekarang punya. Okey, kita kenali sebagai direct ataupun indirect demokrasi. Ataupun kita panggil kalau yang direct demokrasi zaman dulu punya Athenian model, dan indirect demokrasi adalah Anglo-American type. Okey, kita tengok kepada direct demokrasi. Ni zaman dulu ni. Kita pergi pada zaman zaman dulu ni. Madam suka kalau dapat bagi kamu tengok gambar lah. Mana sedap-sedap sikit gambar ni. Okey, tengok ya. Greek, zaman Greek. Okey, tengok macam mana. Pernah tengok tak? Ni zaman-zaman ni. Ni. Inilah dia orang kata pelopor kepada demokrasi. Mereka lah yang dikatakan mula-mula start menggunakan demokrasi. Okey, negara Greek. Okey.
ataupun orang panggil Athen. Okey, set ni lah. Apa salah Medan? A-T-H-E-N. Ni dia. Okey, lebih kurang samalah ni tempatnya di mana bermulanya demokrasi Athenian. Okey. Orangnya pula, pernah tak tengok cerita-cerita yang zaman-zaman dulu tu yang ada macam ni pakai baju tu? Ada tak tengok? Pernah tak tertengok? Ada. Kat sini lah bermulanya demokrasi. Sampai ada buku Athenian Democracy Second Edition. Kita tengok macam mana demokrasi zaman dulu. Dia tak sama, dia berbeza dengan sekarang. Tapi asas dia tu macam sama, okey. Direct demokrasi boleh didefinisikan sebagai satu sistem di mana, okey, sila gariskan yang ni ya, rakyat memerintah secara terus tanpa orang tengah. Bila tanpa orang tengah ni semua tak ada wakil rakyat, dia je semua, okey. Dia menekankan kepada 3 ciri-ciri iaitu popular participation, majority rule dan political equality. Okay, so maksudnya ramai yang participate, rule dia pemerintahan yang ramai yang ikut majority dan political equality. Maknanya setiap seorang tu ada dia punya, bila dia suara dia sama nilai dengan orang yang lain. Katakan kalau Medan tanya semua, lepas tu Medan tanya Putri, Putri tak apalah, Putri ni kira kalau jawapan dia setengah lah sebab dia muda lagi 19 tahun. Kita yang lain tak apa, dah puluh-puluh. Tak boleh macam tu. Maksudnya political equality ni satu suara tu satu undi ataupun sama je. Tak adalah hak ni orang kaya, hak ni orang miskin, tak dengar sangat, tak ada. Tua, lebih dengar cakap orang tua, tak dengar cakap orang muda. Sama je nilai. Sama juga dengan nilai undi, sama sahaja. Tak kisahlah siapa pun orang yang mengundi tu. Okay? So, Athens adalah sebuah bandar lah macam ibu negara lah dekat Greece tadi yang Mary tunjuk tadi. Dia cuma ada 300,000 orang je dan dia dikatakan adalah pendukung kepada demokrasi. Di sana, okay, sebelum orang kata abad ke-5, okay, masyarakat kat sana dia telah bina satu institusi yang nampak macam demokrasi, okay, macam ini rupanya start, okay. Okay, sistem yang mereka praktis tu dikenali sebagai direct demokrasi kerana semua all nampak perkataan all ni, semua orang dewasa tetapi lelaki saja. Okey, tapi warga negara saja. Okey, perempuan tak boleh. Hamba tak boleh. Orang asing yang datang tak boleh. Dan orang bebas tapi umur dia bawah 20 tahun dikecualikan. Ini geng-geng yang dikecualikan. Orang lelaki dewasa je hak boleh terlibat dalam politik dekat sini masa itu. Okey. So, semua ni kalau dia umur 21 tahun ke atas dia lelaki, dia warga negara Athens tu, okay, dia akan menjadi ahli macam assembly ni macam parlimen lah semua. Dia akan jumpa 10 kali setahun untuk berbincang lah bersidang parlimen. Okay, cuba kita tengok bayangan dia macam mana ya. Assembly in Athens. Kita tengok dia beri bayangan. Okey, ramai, semua orang datang. Okey, semua penuh. Okey, sebab semua orang lelaki yang dah layak boleh duduk dekat sini, dia orang akan berbincang. Kalau kamu tengok dia lebih kurang macam parlimen juga. Betul tak? Cuma ianya zaman dulu. Okey. Okey, dia akan bincang, okey, assembly dia akan jumpa 10 kali setahun untuk berbincang. Dan dia pun ada tempat dan tempat dia ni pula, nampak ni pun lebih kurang macam parlimen. Betul tak? Betul ke tak? Betul. Tu Medan kata. Okey, tapi dia taklah semodern macam sekarang kan. Okey, so 500 orang ni macam tak ramai lah daripada berapa ratus ribu tu, tak ramai sangat. Okay, dia akan pilih-pilih, maknanya daripada adult tu lah, dia akan datang lah. Okay, dan apa-apa keputusan negara ataupun Athens tu terletak pada tangan mereka ni. Tetapi kalau nak buat direct demokrasi yang dijalankan oleh mereka ni, dia ada beberapa syarat. Yang pertama sekali, rakyat dia tak ramai, 300,000. Kita 32 juta. Kalau nak cari orang lelaki umur 1 tahun ke atas dalam 32 juta, mahu
15 juta nak letak mana, nak bercakap apa, berapa tahun tak siap-siap lah persidangan, betul tak? Hak 222 orang bersidang pun lah kita duk dengar Allah pening gaduh kan. Okey. Harta dan kekayaan mestilah sama rata. So maksudnya kat sini tak ada yang ni miskin, yang ni kaya. Mereka semua macam setaraf je. Okay. Yang ketiga, the society must be culturally homogeneous, ataupun maksud dia masyarakat itu mestilah sama budaya. Kalau kamu tak ada pun orang Cina, orang India, orang Sing, orang tak ada. Dia sama je. Dia memang sekaum je. Sebab masa tu mana ada orang belayar-belayar sangat. Macam kita ni penuh dengan pelbagai kaum, kahwin orang lain, kahwin keturunan lain, macam tu kan. Dan yang keempat, yang menjaga undang-undang mestilah diberi kebenaran untuk bergerak, orang kata berfungsi secara independen. Judiciary lah ni. Okay. So maksudnya judiciary kena independen. Sama juga macam yang kita belajar tadi, separation of power. Okay. Okay, nombor 9 dia katakan direct demokrasi atau demokrasi yang macam ni sangat susah untuk diamalkan sebab terlalu ramai sangat orang terlibat dalam membuat keputusan. Kamu tahulah kadang-kadang kalau dah tanya ramai sangat, lambatlah, delay in decision making. Itu direct demokrasi. Faham tak? Okay. Itulah zaman dulu. Kita tengok demokrasi sekarang. Okay. Okay. Kita pergi zaman dulu ni kan. Kita tengok pula macam mana modern demokrasi. Itu dia. Okay, cantik, hebat, bergaya. Orang pakai kod masuk, orang pun ramai. Okay, dah keadaan yang moden. Tapi perasan tak, dia taklah seramai macam tadi. Okay, kenapa? Kerana di tengah-tengahnya dah ada wakil rakyat yang membuat keputusan. Okay, itulah yang sebab kita panggil indirect, dah tak secara langsung. Representative demokrasi, ada wakil. Representative tulis, maksud dia perwakilan, ataupun dalam bahasa kita mudah-mudah ni wakil rakyat. Okay, demokrasi ini tidak lagi direct kerana mereka mempunyai orang tengah yang menghubungkan antara rakyat dan juga kerajaan. Okay, inilah satu sistem di mana kerajaan dipilih oleh rakyatnya supaya yang kita pilih tu akan menjalankan tugas on our behalf lah. Okay, wakil kita. Kita tak payah nak pergi parlimen, mereka je pergi. Tapi dengan syarat wakil rakyat tu tahulah apa yang kita nak sebab dia akan tolong voice out kan, ataupun suara kan. Okay. So dalam sistem yang macam ni, yang moden ni, rakyat tidak lagi membuat keputusan tetapi dia memilih orang yang akan membuat keputusan dia. Pilih untuk dia. Buat kat mana kita pilih wakil rakyat kita? Putri, kat mana kita pilih wakil rakyat kita? Kat mana? Siapa boleh jawab? Kat mana kita pilih wakil rakyat kita? Mengundi ataupun pilihan raya. Okay. In modern countries that have millions of people, only a few person hold public positions. Okay. Kamu bayangkan ya, berapa ramai rakyat Indonesia? Berapa ramai? 300 juta. Okey, kira undi sampai sebulan, kamu tahu tak? Kita ni 32 juta. Okey, so kita ambil lah, okey. Hanya beberapa dari berjuta-juta orang, hanya beberapa orang sajalah yang akan duduk dalam jawatan sebagai ahli politik lah ataupun wakil rakyat. Macam kita 32.7 juta. Wakil rakyat kita tak sampai pun 300. Okay. So nampak tu. Di Malaysia ahli Dewan Rakyat, seorang Dewan Rakyat tu dia akan mewakili. Okay. Macam itulah macam mana cakap tadi lah. Okay. Kawasan dia masing-masing. Okay. So apakah orang kata ciri-ciri direct demokrasi yang sekarang banyak negara amalkan demokrasi, dan biasanya dia ada ciri-ciri ini. Yang pertama, citizens are at least one place removed from actual decision making. Dia dah tak buat keputusan sendiri, dia mengharapkan wakil rakyat. So kita jatuh ke tingkat yang bawah sikit sebab kita ada yang atas kita iaitu wakil rakyat, lepas tu kerajaan. Okay.
So wakil rakyat yang dipilih yang kedua tu duduk di tempat atau bertindak sebagai wakil kepada pengundi mereka. Yang ketiga, pilihan raya adalah bersifat bebas bersaing. Tak kisah siapa nak masuk bertanding boleh. Semua ada chance untuk menang, dan pilihan raya adalah salah satu kaedah yang efisien untuk menyusun siapa nak jadi the next politician. Maknanya siapa menang, siapa jadi ketua. Takkanlah kita guna pilihan raya lah. Takkanlah kita nak buat, okey siapa makan ubi paling cepat dia jadi wakil rakyat. Tak boleh lah kan. Siapa panjat pokok kelapa paling tinggi dia jadi wakil rakyat. Siapa berlari laju, tak boleh buat pertandingan macam tu. Kita guna pilihan raya di mana rakyat akan berkumpul dalam satu masa, satu tempat. Dia akan buang undi dan kita tengok apa suara rakyat. Okey, kalau bercakap tak boleh ke media? Oh letih nak bercakap kan. Macam saya undi. Sebab undi pula adalah rahsia. Sebenarnya undi ni bukanlah kata rahsia ke apa, tapi sometimes ialah pilihan raya ni boleh menyebabkan orang bergaduh lah. Okey. Participative substantive demokrasi ni payahlah. Okey, dia just tambahan je sikit-sikit. Okey. Okey, ciri-ciri demokrasi. Yang pertama sekali adalah prinsip of majority rule. Macam yang dia cakap tadi, dalam negara demokrasi dia akan ikut yang mana orang paling ramai setuju baru dia buat. Okay, so maksudnya majority will always rule the country. Okay, choice of majority, okay, is always being preferred rather than the minority. Okay, pilihan majority sentiasa kita dengar berbanding dengan minoriti. Okey, kalau katakan kalau 30 orang, 25 setuju, 5 orang tak setuju, 5 orang tu kita tak cara pun, kita buat je. Macam itulah. Okey, sebab bukan senang, kita kena ambil benda yang paling orang setuju ramai. Okey, so yang minoriti tu terpaksalah kita abaikan. Itulah antara kelemahan demokrasi, terabaikan yang minoriti. Tapi nak buat macam mana? Daripada kita sedihkan 20 orang, lebih baik kita sedihkan 5 orang je. Macam tu. Okey. Kalau kamu tengok kat sini, yang dulu punyalah, okay, senang nak tengok, sekarang dah pening dah. UMNO paling majoriti, so UMNO lah yang akan menjadi wakil rakyat, okay, menjadi parti pemerintah, sebab yang lain sikit-sikit. So ada je penyokong PAS, PKR, DAP, semua-semua ni. Tetapi kalau tengok paling ramai sekali rakyat Malaysia sokong adalah UMNO, dan kalau ikut Barisan Nasional lah. So Barisan Nasional lah pada masa itu menjadi wakil rakyat. Okey, sama juga dengan pemilihan presiden antara Biden dengan Trump. Sikit je sengit. Okey, taklah 248 dengan 214. Dia kena sampai 270. Siapa yang paling dekat dengan 270 dia lah jadi presiden. So nampak-nampak Pak Cik Biden boleh jadi presiden kalau lah Trump. Okey. Alright, tengok pada majoriti terlebih. Okey, yang kedua, ciri-ciri dia adalah dia mempunyai pilihan raya yang bebas dan adil. Okey, kita bebas untuk keluar, tak ada lah macam mu kena undi ni, mu tak boleh tanding, tak boleh. Okey, so election lah di mana rakyat keluar untuk memilih pemimpin mereka. Dia ada dibuat berdasarkan penggal. Tak adalah buat tiap-tiap tahun. Ni media pun pening. Tiap-tiap tahun asal buat pilihan raya, Lepas tu wakil rakyat kita melompat sana sini juga. So pilihan raya ni nak buat dia renyah, kamu tahu tak, menggunakan duit. Okey, duit yang banyak. Okey. So dalam pilihan raya setiap ahli dan parti politik adalah bebas untuk memenangi hati masing-masing, hati rakyat. Cakaplah saya hari ni, kalau esok saya jadi Perdana Menteri, lusa minyak seria seliter. Ikutlah janji. Ikut kita sebagai rakyat lah pula kena cerdik. YOLO koyo ni. Macam tu kan. Jadi maknanya orang kata tidak ada orang pun yang dilarang untuk berjanji-janji. Wakil rakyat bebas nak berjanji. Tengok pada kita lah boleh memikir ke tak boleh memikir. Terlepas dah menang, saya tak sangka susah rupanya nak dapat minyak seria seliter pula dah. Kan? Lagu tu lah, tapi itulah dia pilihan raya ya. Sebab pilihan raya lah satu orang kata fair competition. Okay, kerana setiap calon tu ada peluang nak menang. Okay, kalau tengok kat Malaysia ni, ini adalah orang panggil apa?
Dakwat, semua mengundi tak? Sekejap saya tanya Putri lah. Putri tak pernah mengundi lagi kan? Ke pernah dah Dan mengundi 2018 hari tu? Putri, Dan ke mengundi? Ke tak lagi? Tak Dan. Siapa yang memang dah 3-4 kali dah pergi mengundi ni? Sejak habis umur 21 tahun terus. Tapi Putri tak layak lagi mengundi kamu 19, betul tak? Sebab sekarang ni dah diturunkan tapi tak dilaksanakan lagi. Umur 18 tahun boleh mengundi. Jangan pelik ya, sebab negara luar 16 tahun, tingkatan 4 dah boleh mengundi. Okay. So dakwat ni sangat-sangatlah apa orang kata, sangat susah nak ni, bertahun berbulan. Okay. Okay, yang ketiga, political equality and opportunity to all citizen. Okay, ciri-ciri yang seterusnya adalah politik, apa orang kata, Meda kata tadi kan, kesamarataan dan orang kata peluang untuk berpolitik pada semua. Okay, katakan kamu rasa nak berpolitik secara apa? Secara biasa-biasa je, pergi ngundi je. Ataupun rasa tak senang ngundi lah, malah tak sama pilih siapa. Ataupun rasa macam nak pergi duduk markas lah, kita semangat ni, kita ahli PAS sampai akhirat ni. Ikutlah orang kata. Tak ada masalah, semuanya berpeluang untuk untuk berpolitik. Nak jadi wakil rakyat sebab rasa wakil rakyat ni tak guna je, biar aku jadi boleh. Okay. Alright, dan seterusnya, okay, ciri-ciri yang keempat adalah hak untuk mengundi. Yes, kalau kat Malaysia kamu kena umur 18 tahun ke atas tapi belum laksanakan lagi, mestilah berdaftar. Tapi orang kata dia nak buat pendaftaran secara auto, mestilah warga negara, lelaki ke perempuan ke tak kisah. Okay, tapi janji kamu mengundi je. Okay. Alright, itulah ciri-ciri demokrasi. Apa bagusnya demokrasi? Cuba cerita setiap satu seorang. Madam je ni, korang duk mana? Mas, freedom of choice. Apa maksud freedom of choice? Mas? Pilih, ya. Freedom. Kebaikan demokrasi yang pertama, Madam nak cerita sini, kebebasan untuk memilih. Cuba Mas terangkan. Kebebasan maknanya kita bebaslah untuk memilih parti mana. Lepas tu kita boleh pilih our own leader, macam pilihan kita. Itu kita satu lagi, kita bebas nak menentukan cara hidup kita. Katakan Mah suka warna merah, Mah rasa nak cat rumah Mah warna merah menyala, ikut Mah lah. Ya, tak ada orang nak marah. Okay, macam tu. Mas nak masuk gapo ini, ikut Mas lah, tak ada orang nak marah. Cuba kamu tengok kat negara North Korea. Dia orang nak beli barang luar negara pun tak boleh kena penjara. Ada internet pun tak boleh kena penjara. Surat cinta pun kerajaan baca sebab takut ada ke ngatur kita. Jangan harap nak kahwin dengan orang luar pun tak boleh kalau kita ikut kita dah. Itu orang kata kebaikan demokrasi, kebebasan untuk memilih. Even nak pakai tudung ke, tak nak pakai tudung ke pun boleh pilih. Alright. Okay, yang kedua, popular representation. Ainin Sofia, apa agak-agak masuk popular representation? Apa agaknya maksud dia? Rakyat boleh pilih pemimpin yang mereka nak, which is dia popular. Betul. Maknanya yang dipilih oleh rakyat itulah yang akan jadi wakil rakyat. Faham tak? Kita macam, Meda pernah juga berlaku satu situasi di mana dia buat undi siapa yang akan jadi macam pengerusi lah kat tempat kerja Meda dulu-dulu. Lepas tu ramailah pilih si A. Lepas tu tiba-tiba si B yang naik. Mana boleh macam tu? Kalau tidak, B tak payah buat mengundi, betul tak? Okay, so popular representation bermaksud orang yang paling dipilih itulah orang yang paling diundi, itulah orang yang akan naik. Itu maksudnya. Kita tak pilih orang yang tak menang tiba-tiba naik. Tak boleh, sebab itu adalah pilihan rakyat dan kita kena menghormati pilihan rakyat. Itu maksud dia. Okay, thank you. Okay, yang ketiga, popular participation. Dia, mana dia? Apa maksud popular participation?
Popular participation, apa dia? Dia. Nama kamu sama macam nama anak madam. Dia. Okay. Dia. Dia gimana tu? Tak apalah, madam dah cakap. Okay, popular participation maknanya semua orang boleh terlibat. Semua orang, kebanyakan orang yang layak boleh terlibat dalam menentukan masa depan negara. Kita ada peluang untuk terlibat dalam hal ehwal negara dengan mengundi. Okay. So ini akan menyebabkan kita rasa sayang pada negara kita. Kalau kamu tengok kan, orang yang keluar mengundi tu dia macam orang kata, oh semangat lah walaupun buat keluar duit minyak, walaupun balik kampung, walaupun apa, kata semangat sebab nak menentukan masa depan negara. Dan kebaikan yang keempat adalah orang kata perlindungan kepada hak-hak asasi. Negara demokrasi adalah negara yang sangat melindungi hak kita. Contohnya macam kat US, saya tidak boleh, jangan suruh saya pakai mask sebab saya nak bernafas. Okay, saya tak suka pakai mask sebab saya rasa selok nak bernafas. Jadi kerajaan sampai tahap itu memahami, okeylah dia nak bernafas, kita boleh tarik hak dia untuk bernafas secara selesa. Sampai tahap itu. Okeylah saya nak kahwin sesama jantan. Dan lepas tu kita nak ambil anak angkat. Anak angkat panggil lah daddy ke mami ke. Lepas tu boleh tak kita orang nak ambil sperma ataupun benih ovum perempuan lain tapi itu anak kita orang. Boleh. Sampai tahap itulah kadang-kadang betapalah hak-hak ni dilindungi dekat negara demokrasi. Sebab tu kamu jangan pelikkan negara luar nak mengata ke, nak buat gitu, nak buat gini. Dia kira sebagai hak asasi. Dia memang jaga hak asasi. Ada negara yang tak berapa sangat nak menjaga hak asasi. Ada yang memang langsung tak jaga macam North Korea. Ada yang sangat-sangat memberikan kebebasan kepada rakyatnya. So Meda rasa ialah kalau kita diberi peluang untuk buat apa yang kita suka, seronok lah kot. Itu sebab tu dia jadi kepada kebaikan lah, menjaga hak rakyat. Kita pun dijaga juga hak untuk belajar, hak untuk berpakaian, hak untuk mencari harta, semuanya dijaga dan diletakkan dalam perlembagaan. Okay, itulah kebaikan demokrasi. Kita pergi pula kepada yang terakhir, keburukan demokrasi. Yang pertama sekali, kita dah pilih-pilih dia, tak buat kerja. Okay, pilihlah ngundi, dia kata ni tiba-tiba dah jadi wakil rakyat macam tak ada fungsi. Ini adalah masalah. Nak-nakkan negara yang macam kita yang mengamalkan fusion of power yang Meda cerita tadi. Contohnya dia Perdana Menteri tapi dalam masa yang sama dia juga adalah ahli parlimen. So nak balik sangat pun tak boleh ke kampung nak tanya suara rakyat sebab dia pun adalah Perdana Menteri. Okey, sebab tanggungjawab dia mengambil masa yang banyak dan dia jauh daripada pengundi dia. Yalah Perdana Menteri takkanlah nak balik seumur kan, nak hantar beras ke ni, tak boleh juga sebab dia nak jaga satu Malaysia. Sometimes bukan dia malas, sebab dia tak dan. Ini sesuai kan negara yang macam kita lah, okay, yang mengamalkan fusion of power. Yang kedua, expensive form of government. Kitanya kerjanya nak buat pilihan raya je. Tahu tak pilihan raya tu banyak sangat modal pekerjanya, belum lagi bendera dia, belum lagi seorang wakil rakyat tu boleh belanja ke sampai 100,000 untuk berkempen. Belum lagi macam ni wang pertaruhan. Mahal sangat. Sebab tu janganlah kita sentiasa sangat membuat pilihan raya sebab duit sangat banyak untuk digunakan. Itu kalau itu pilihan raya besar yang umum tu. Pilihan raya kecil kalau ada kekosongan akibat kematian ke, letak jawatan ke, apa semua ke, kan, buat pula berjuta kamu tahu habis untuk satu pilihan raya kecil je. Okay, so demokrasi ni bagus tapi ianya mahal. Okay, yang ketiga, sometimes demokrasi ni dia boleh tiba-tiba melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Contohnya Perdana Menteri kita adalah daripada Paguh tapi dia jadi Perdana Menteri untuk satu Malaysia. So maksudnya seolah-olah kita ambil wakil rakyat
daripada negeri tempat yang kecil je. Ni macam ni macam bukan demokrasi je ni. Macam itulah maksud dia. Dan yang keempat, macam yang dia cakap tadi, left out the minority, ataupun orang kata left out the minority ni maksudnya dia meninggalkan minoriti. Macam dia cakap tadi lah, kalau daripada 5 orang, seorang tak setuju, 5 orang setuju. So kita ikut yang 5 orang, yang seorang ni takkanlah suara dia tak berharga. Kenalah juga kita dengar, tapi sebab kita nak ikut yang majoriti, sebab itu prinsip demokrasi, so kita tertinggal yang minoriti. Maka sedihlah minoriti tu. Okay, ini contohnya. Contoh-contoh minoriti macam ni lah, orang asli, orang yang macam orang tak nampak sangat, orang nak pandang sangat. Bayangkan selepas 60 tahun negara kita merdeka, pertama kalinya wakil rakyat yang Cameron Highland tu, yang under Barisan Nasional tu, wakil rakyat orang asli. Rupanya selama tak pernah ada YB daripada orang asli. So siapa yang nak bawa suara orang minoriti ni? Kita tak cara tak. Padahal dia lah sebenarnya orang asal dekat negara kita ni. Tapi macam tak nampak sangat sebab minoriti. Alright, habislah chapter demokrasi. Ni ada masa lagi. Jangan sampai kita belajar habis chapter 8. Tapi rasa senok belakang kepala tu. Okay. Okay, so okay, macam mana semua? Faham ke yang Meda ajar ni? Ya. Faham aja. Faham tak? Okay, madam. Okay, kita ada masa setengah jam lagi. So boleh ke kalau kita, ini ada kelas penuh ke macam mana? Ada kelas Ini penuh. full, madam. Ini full. Letih lah ni. Siapa ni 45? Ya Allah, letih. Madam ada kawan EPJJ, letih semua. Sian juga kerja lagi, kita ni mau orang lagi. Mana kerja anak-anak. Madam tadi lambat sebab mandi lah, masa mandi anak sibuk nak masuk lah. Lagu tu lah kita kan. Sebab tu lah Madam salute pada kamu semua yang buat secara EPJJ. Sebab kalau Madam pun Madam tak mampu kot nak buat belajar secara part time. Sebab it really requires macam masa, tenaga, yuran apa semua tu. Madam dulu belajar masa zaman Madam tak kahwin kan. Hidup untuk diri sendiri je. Habis kelas tidur. Okay. Okay lah. So boleh tak Madam tinggalkan sedikit soalan kat YouFuture? Ikutlah kamu boleh jawab dalam seminggu 2 ni. Boleh ke? Kita habiskan. Boleh, madam. Boleh. Sian pula. Okay. Alright semua. Okay. Nanti kita jumpa lagi ya. Nanti Okay, madam. kalau yang chapter summary tu dah hantar, boleh hantar terus yang kat YouFuture yang Media create tadi ya. Ada dah nama korang punya kelas DAMP 1A ya. Assessment kan, madam? Assessment. Okay. Dan satu lagi, assignment mas. Assignment. Lepas tu satu lagi, apa yang dia cakap, kalau maknanya minggu depan kita akan bersedia untuk presentation, boleh? Kita dah siap satu, chapter summary on the way, lepas tu terus presentation minggu depan, boleh ke? Kalau minggu satu lagi boleh tak madam? Bukan minggu depan, minggu 9 hari bulan tu lah. Okay. InsyaAllah. Ke nak buat bila udah? Takut tak sempat siap lagi. Sebab 9 bulan tu ada kelas penuh ke? 9 bulan kita ada last class kan kita semua. 9 tu kelas. Kita ada lagi satu last class untuk semua subjek. Oh ya ke? Okay macam ni, apa kata kalau kita buat satu tarikh, korang cakap lah bila apa? 12.45 baru buka Zoom. Macam ni, apa orang kata buat satu tarikh bila yang korang nak buat presentation tu. Buatlah dalam keadaan tenang pun, Madam okey je. Sebab tak lama pun 2-3 group. Kalau dalam sejam lebih tu boleh habis. Ya? Boleh ke? Bincang tarikh dia, Madam okey je. Ya? Okay, madam. Thank you. Presentation untuk assignment ke, madam? Ya, betul. Okay. Alright, ada Q&A Zoom. Okay? Alright semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, madam. Alright.